Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Kita bertemu lagi sekali pada hari ini untuk menceritakan satu cerita yang cukup santai, memang santai habis. Dan saya tahu anda masih lagi nostalgia bila mendengar perkataan kuaci. Okey, siapa pernah makan kuaci angkat tangan sini? Ataupun siapa yang benar-benar suka kuaci sampai dah dewasa, sampai pencen ni pun you masih lagi suka? Saya nak tengok ada tak lagi orang Malaysia yang tinggal kat mana-mana. Kalau dulu kat panggung wayang kan penuh dengan you punya kuaci. You tinggalkan selepas tengok wayang tu, lepas 2 jam you tinggal lebih kurang 2 bungkus kuaci dulu yang hitam tu tak, yang sebenarnya ada 3 jenis yang saya akan cerita pada malam ni. Okey, anda yang setengah tu pandai pakai sebelah tangan je, ada setengah tu pakai gigi je. Maksudnya dia boleh kupas. Terror betul. Kalah burung-burung yang pandai buka kuaci tu. Okey, terutama sekali zaman kita dulu. You ingat tak kelongsong dia tu warna merah ke warna apa? I tak ingat cap apa kat luar. Siapa ingat tulis kat situ kejap. Nama memang saya tak ingat langsung, tapi saya masih ingat kuaci tu warna hitam. Betul? Dan dia saya tak salah mungkin daripada tembikai kot. Ataupun kuaci sekarang lebih kepada pumpkin, biji labu ataupun biji sunflower seed, bunga matahari. Betul? Dan kadang-kadang dia datang dalam bentuk yang saya nak tunjuk sekejap lagi. Saya ada cuma 1 daripada 3 yang famous kat dunia sekarang. Tinggal 3 yang saya tahu, yang lain mungkin tak berapa popular. Jarang-jarang lah orang tak suka kuaci. Sebenarnya kuaci tu sedap, isi biji dia tu sedap, tetapi nak buka tu setengah orang malas tu tak. Dan kalau buka pun dapat sikit-sikit. Tapi yang tu yang orang utara kata galit. Tahu galit tak? Dia jadi macam leka dengan sebiji demi sebiji demi sebiji. Saya boleh bayangkan you all senyum-senyum tengok, betul lah abang, saya pun dulu macam tu. Abang pun kata abang pun suka. Betul tak? Kadang-kadang dia beli 1 dozen untuk seminggu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi like, share and tolong tekan sekejap share tu yang mustahak ya, kalau boleh, sebab kita nak manfaati orang lain. Sebab malam ni dengan kuaci saja kita kena tahu dia punya manfaat, dan ada sedikit bahaya, tapi bahayanya tidak membawa kepada sebarang mudarat yang teruk-teruk. Sebab tu saya tak nak fokus kepada mudarat, tapi saya nak fokus kepada hampir ada 15. Saya lajukan sikit cerita, nak bagi tahu betapa besarnya manfaat bandingkan dengan betapa kecilnya biji yang Tuhan jadikan ni. Tetapi setiap kalau you tengok bunga matahari tu beratus ke beribu kat bunga dia tu. Tadi ataupun kemarin saya tengok cara dia orang proses, how is it done. Maksudnya kalau kita buat kat rumah tu bolehlah 1,000-2,000 biji, tapi kalau nak hantar ekspor semua, sebab negara-negara seperti Amerika sekarang yang menerajui pengeluaran biji-biji ni, kuaci-kuaci ni. Russia pun ada, China pun seperti biasa, apa-apa pun China mesti nak take over Argentina. Ini 4 negara yang ternama pengeluar utama kuaci ataupun biji, dia panggil sunflower seeds ataupun pumpkin seeds, biji labu ataupun melon seeds ni tak berapa popular. Mungkin sebab dia susah dan dia lagi kecil isinya. Baiklah, ataupun mungkin bijinya zaman sekarang dah tak cukup. Yang penting bijinya. Kalau nak ikut banyak, sunflower lah menang, sebab dia dibuat khas, ditanam ladang-ladang tu beribu-ribu ekar tu cuma untuk dia cantik lah, dengan nampak kuning bila dah matang tu kan. Besar-besar pula bunga dia, besar-besar. Kadang-kadang 3-4 tapak tangan ni tak, orang kata apa, tak penuh lagi dia punya biji-biji rin tu. Baik, nombor 1 anda kena tahu, dua-dua ni atau tiga-tiga ni saya fokus kepada bagi anak-anak muda yang pernah tengok mungkin kat kedai-kedai, tapi mungkin yang belum pernah tengok. Yang ni contoh yang dipanggil pumpkin seed. Dia warna hijau, sama saiz lebih kurangnya dengan sunflower seed. Okey, sunflower seed dia lebih putih, lebih orang kata kelabu putih. Yang ni hijau-hijauan. Ni dia, nampak?
Boleh nampak dari jauh pun nampak. Okey. Okey, ni dia. Okey, makannya satu hari 2 sudu makan ni lebih dari cukup untuk keperluan asas mineral dan vitamin dan trace minerals yang ada dalam biji-biji ini. Ataupun kalau you tengok, you terkejut dengan cuma 2 sudu tu dah cukup untuk seharian punya supply. Lebih kurang berapa? 100 gram. Yes, sebab 100 gram. Kebanyakan daripada magnesium you yang paling banyak. Saya tak boleh listkan terlalu semuanya, terlalu panjang, tetapi saya ambil yang mana mustahak dalam kehidupan kita. Magnesium dan potasium. Dahsyat tak? Tuhan bagi sebiji kecil macam ni saja, dia punya konten, kandungannya tu yang top yang kita cari. Magnesium, potasium, paling tinggi fosforus. Nanti untuk tujuan apa pun saya cerita. Lepas tu sodiumnya tak banyak, kalaupun ada. Yang tinggi zinc pun ada, manganese lagi, dan ada satu lagi yang paling orang mencari-cari, namanya selenium. Dahsyat tak? Jangan cuma you tengok Netflix ke, atau tengok YouTube ke, tengok mungkin you tengah sembang, atau tengok saya punya program ke, you review dalam setengah jam ni, you mungkin boleh habis lebih kurang 1-2 sudu tablespoon tu, sudu makan, you dah sekurang-kurangnya satu rasa kenyang. Dia cepat kenyang juga. Dia memang high in protein, high in serat, banyak kandungan serat. Lepas tu ada karbohidrat yang tak tinggi, ada fat lagi, polyunsaturated, orang kata apa, fat tu kan, cukup baik, good, orang kata good fat, lemak yang baik. Cuma apabila dia jadi minyak, selalu saya kata jangan ambil sunflower oil, jangan ambil cotton seed oil ataupun pumpkin seed oil. Semua seed ni bukan seed ni yang salah, tak, ini dah cantik dah, tapi bila dia kompres dan bila dia nak bersihkan, sebab dia masih lagi nampak terlalu kuning dan tak berapa cantik, maka dia nak mencantikkan tu dan nak mempertahankan minyak tu supaya dia boleh tahan lama, sekurang-kurangnya setahun 2 ke, nak masuk dalam plastik, nak dijual kat pasaran tu. Proses hydrogenation tu lah, proses menukar wajah tu lah yang menyebabkan rosaknya, dan kita bila makan diiktiraf sebagai trans fat. Padahal kalau ikut, dia sebenarnya ialah poly dan mono unsaturated fatty acid, among the best yang kita perlukan dalam badan kita. Berarti bila you makan biji, ataupun kalau you makan fresh, you buat sendiri minyak kat rumah, ini antara terbaik. Faham? So nombor 1 keuntungannya ialah anti-inflamasi. Kenapa saya minat sangat untuk orang yang banyak inflamasi dalam badan? Dua-dua, labu ataupun kuaci, kalau you ambil bunga matahari, ataupun you ambil kuaci hitam yang original, yang nostalgic tu, yang tu pun semuanya ada anti-inflammatory. Faham tak apa maksud anti-inflammatory? Maksudnya dia lawan radangan. Sebab apa? Dia ada vitamin E dalam tu. Vitamin E bagus. Sedikit omega 3 tapi tak cukup kuat. Yang tinggi ialah E, tu bagus. Nombor 2, dia mengurangkan masalah sakit jantung. Jadi siapa-siapa yang ada masalah jantung, ini adalah kawan anda. Daripada hari ni you kena ambil seeds atau bijirin yang macam ni. Boleh? Kuaci. Pendek cerita, kita sebut nama kuaci lah. Dalam kepala anda, fikirkan kuaci ni ada 3 jenis. Tiga-tiga boleh pakai. Yang paling tinggi, yang paling top dari nombor 1 ialah labu dulu. Lepas tu datang sunflower. Lepas tu datang melon. Kuaci hitam tu. Saya ulang, kalau you ada 3 pilihan kat kedai, you nak ambil yang mana dulu? Ambil pumpkin seed dahulu, lepas tu ambil sunflower. Kalau tak ada, baru boleh ambil kuaci satu lagi tu. Saya pun jarang nampak dah kuaci yang hitam tu. Okay, anyway, selalunya kita ambil pun yang dah kupas kulit, betul? Yang dah di, orang kata macam ikan tu, kalau dah dibesiang dah, maksudnya dah di buang kulitnya. Baik. Dia apa pun, kalau saya lupa nanti jangan lupa kepada kalori. Dia ada kalori yang agak tinggi. So kalau you makan sampai satu balang macam ni, habis dalam 2 hari 3 hari, setiap minggu habis satu balang macam tu, hati-hati juga.
Okey, sebab makanan ni selalunya you bukan makan bersamaan dengan, boleh dengan salad semua boleh, tapi rajin-rajinnya you nak makan dia sendirian macam tu, kadang-kadang terlupa diri. Baik, sambung. Seterusnya ialah dia digunakan untuk menurunkan masalah diabetes pun. Bukan mengurangkan mendadak, tetapi dia boleh kontrol, orang panggil apa, insulin resistant. Dahsyat dan dia juga dengan cara begitu, bila dia seterusnya boleh menurunkan kolesterol. Lagi satu manfaatnya, dia anti kolesterol, maka blood pressure pun terkawal. Dia semua berangkai-rangkai kan. Saya ulang. Satu, dia ada kuasa untuk menstabilkan blood sugar. Bila dia juga mengurangkan kolesterol, dengan penggunaan dia ada vitamin E tu, okey, dan dia ada, ingat tak, good fat tadi, dia ada magnesium, dia ada linoleic acid, dan inilah antara penyebab kenapa dia boleh turunkan blood pressure pun. Jadi bila semua ni turun, masalah atherosclerosis berkurangan, maka sakit jantung pun berkurangan, heart attack pun berkurangan. Nampak tak? Dan jangan lupa dia ada dinamakan niacin B3 tu, dan satu lagi namanya cynarin. Nama-nama ni bukanlah saya nak besar-besarkan nama teknikal ni, tetapi saya nak you terdengar sekali-sekala. Sekurang-kurangnya hari ini saya percaya cynarin nama baru, tapi niacin you pernah dengar, betul tak? Kalau unsaturated fat, betul tak? Semua tu you pernah dengar, betul tak? Linoleic acid you pernah dengar. Faham? Seterusnya untuk nombor 4-nya saraf. Dia main peranan untuk jaga saraf dan juga untuk merelakskan otot kita supaya kita susah nak kena kekejangan. You perasan tak, sebagai daripada anda sikit-sikit kejang. Sikit-sikit kalau tidur tu tak pernah yang selamat, mesti kena attack sekali dua. Yang simpul biawak dan sebagainya. Salah satu daripada penyebab utama ialah magnesium dan kalsium tak cukup dalam badan. Jadi kalau kita amalkan, saya kata berapa? 2 sudu, kadang-kadang terlajak sampai 3 sudu, barulah rasa puas kan. Maka you boleh, saya kata apa tadi, mengurangkan masalah muscle cramp. Magnesium ni mainkan peranan yang penting untuk biji ini. Bone health maksudnya kesihatan tulang juga terjamin dengan, lagi sekali, dia ada, orang panggil apa, magnesium yang menstimulasikan ataupun memberi orang panggil apa, boost kepada vitamin D. Bila dia boost vitamin D, bila D itu meningkat, maka D itu akan cari apa? Cari kalsium. Itu yang menjadikan kita balance. Okay? Dan satu lagi, bila dia ada kekuatan magnesium ni, dari sudut tenaga pun dia meningkat. Maksudnya kita akan sentiasa rasa bertenaga, kurang letih. Apabila satu lagi konsep tulang dan muscle dan otot, muscle tu otot lah, dan juga saraf-saraf tadi, dia body kita tu jadi lebih, orang kata apa, bertenaga dan flexible disebabkan ada copper. Copper ni membolehkan kita jadi elastik. Elastik ni maksudnya tak keras, tak kaku badan kita. Okey, maklum sajalah suka duduk berjam-jam kan. Jadi tambahan pula tak exercise, dan kalau tak cukup pula makanan yang tinggi dengan magnesium, copper semua ni, maka kita akan jadi lebih stiff. Detox, lagi satu kebaikan, makan kuaci je boleh detox. Sebab apa? Dia ada selenium dan dia membantu supaya you punya masalah DNA yang dah rosak ataupun you punya sel-sel yang dah mati diproses. Dengan cara ini dia mengurangkan risiko kena kanser. Bila saya dengar ada kajian mengatakan kuaci macam ni pun boleh mengurangkan masalah kanser, apa lagi kita mahu. Terutama sekali kalau pumpkin seed tu, dia terkenal dengan masalah breast cancer, stomach cancer, colorectal cancer dan prostate cancer. Okey, so para lelaki semua amalkan labu punya kuaci ni. Okey, baik, kita sambung lagi. Dia boleh mengurangkan masalah stroke. Ada kaitan dengan yang cerita jantung tadilah. Okey, dan saya dah cerita tentang apa, heart attack. Semua ni disebabkan oleh magnesium juga, dan tingginya potasium dan linoleic acid. Dengan menurunnya LDL, meningkatnya HDL. Selalunya orang cari macam ni lah. Baik, untuk mereka yang pregnant pula, ni ada siapa-siapa yang masih
lagi mengandung, maksudnya berkemampuan mengandung semua, amalkan awal-awal lagi. Kalau you dah ada baby lagi, kena ambil bahan-bahan contoh macam ni, sebab dia ada folic acid. Anda tahu sangat-sangat folic acid kalau tak cukup dalam badan ibu mengandung, baby atau janin tu nanti masalah kecantuman tulang belakang dia tu, okey, yang dipanggil spina bifida. Pernah tengok tak baby yang tak tertutup tulang belakang dia? Kesian, kena operate bila umur tak sampai beberapa bulan pun nak kena tutup balik. Masya Allah. So kita doakan anda sekalian yang pregnant, semoga selamat. Saya tahu keadaan mood you pun lari, cuba amalkan ni, sebab yang ni untuk depression pun bagus. Saya ulang, untuk depresi pun bagus. Kuaci ni dahsyat. Dia ada antioksidan, maksudnya melawan karat ataupun free radical dalam badan kita. Vitamin C ada dalam makanan ni. Lagi sekali vitamin E, carotenoid, flavonoid, phenolic acid. Ni nama-nama yang terkenal dalam biji reni yang sebegini rupa. Skincare, tak sempurna lah kalau dia tak jaga kulit pula kan. Yang lain boleh jaga, takkan kat luar tak mau jaga langsung pun dia tolong jaga juga. Lagi sekali dengan adanya oleic acid, linoleic acid, ada apa lagi, semua ni disebabkan kuatnya essential fatty acid. Dia ada kebaikan kat situ. Saya kata tadi tentang depression, yes, mata bagus. Immune system lagi dahsyat. Dia sampai peringkat disebabkan dia action lah, sebab dia ada E, ada zinc, ada selenium. Tiga-tiga ni, E, zinc dengan selenium, memainkan peranan untuk meningkatkan immune system anda. Zaman-zaman sekarang ni dah COVID dah mula naik balik. Saya rasa saya nak buat satu topik lah tentang COVID yang terbaru. Mau tak? Balik kepada makanan tadi, jangan lupa ada sedikit sebanyak membantu immune system. Weight control, disebabkan dia senang kenyang. Bila you dah makan 2 sudu ni, lepas tu you ambil sedikit air lah untuk nak hilangkan dahaga ke apa, you akan rasa cukup kenyang. Okay, very easy. Lepas tu dia boleh juga membantu untuk, saya kata BPH, benign prostatic hyperplasia. Bengkaknya lelaki senang sangat bila berumur 50 ke atas tu, bengkak senang, orang kata terkencing-kencing, malam bangun, urination semua tu, cek rupanya bengkak prostat. Ambil bahan yang macam ni, kuaci ni. Kadang-kadang dia ganggu sampai ke bladder pun. Dia orang kata terganggu, yang rasa tak tahan kencing semua tu. Buah pinggang tak apa juga kalau tapi kalau lama-lama buah pinggang pun boleh rosak apabila pundi kencing tak terjaga, disebabkan oleh bengkaknya prostat. Satu lagi untuk orang lelaki juga, bagusnya cara makanan ni ialah disebabkan satu prostat, satu lagi sperm you. Kata kajian, sperm mani orang lelaki tu, dia punya spermatozoa semua tu lebih aktif dan lebih berkualiti. Dan kalau tak cukup dulu, sekarang tiba masanya dia meningkat dengan amalan walaupun sedikit je sehari, ulang-ulang insya-Allah. Okey, dan last 3-4 yang kecil-kecil tu, kadang-kadang orang tak sangka dia juga menjaga peredaran darah, blood flow. Dia juga kalau luka-luka dia senang apa orang panggil, senang tutup balik lah, maksudnya senang jadi parut, senang luka tu boleh sembuh dengan cepat. Dan last kali dia boleh jadi antibakteria, antifungus dan antiparasite. Jadi kalau siapa-siapa yang ada senang cacing dalam perut, senang sangat kalau tak sempat ambil Zental, inilah amalan-amalan macam ni menakutkan cacing hinggap dalam badan kita. Sebab itulah bahan-bahan lebih-lebihan kalau tak pakai, kalau dia buat minyak kan, yang lebihan tu dia buang bagi makan, dia buat pellet untuk makanan binatang. Dan kadang-kadang kalau orang yang jaga pet, anjing-anjing dia orang lah yang selalu kena masalah ni, Mak Saleh dia ambil kacang ni bagi makan dalam makanan pet dia orang, kucing ke anjing dia orang bagi sebab dalam tu ada anti-parasite. Baik, cukup dulu. Saya lupa nak bagi tahu sikit tentang bahaya
adalah sikit sebanyak seperti rashes, ruam ataupun you allergic kepada kacang apa pun, yang ni pun jenis-jenis kekacang juga kan. So seeds macam ni kalau you tak boleh makan, jangan makan. Takut alergi. Setengah orang dia constipate, sembelit sebab banyak sangat, over pula serat. Kalau terlalu banyak pula makan boleh tambah berat badan, sebab dia punya kalori agak tinggi. Ujung-ujungnya setengah orang dapat senak perut. Ada setengah-setengah tu kata sampai boleh muntah pun kalau dia ambil terlalu banyak. Dia tak sedar makan boleh buang balik. Okey. Setengah orang tu sampai rosak gigi pun ada sebab dia suka makan yang berkulit, dia tak suka makan yang dah kupas. Sebab dia shock bila dia dapat, orang utara kata tokak dia, tahu tokak gigi. Lepas tu dia buka sikit, lepas tu dia ambil isi, lepas tu dia buang, ambil isi buang. Dia shock lah, dia suka macam tu. Kalau ambil dengan sudu macam saya buat ni, cara orang malas ni, setengah sudu sekali makan. Bagus juga kalau satu-satu tu kira you menikmati satu lagi anugerah Allah bagi ni. Walaupun cuma biji, ramai orang buang, tapi kalau pandai memang ada zat yang lebih baik daripada isi labu ataupun isi tembikai ataupun bunga tu tak makan lah kan. Bunga matahari tu. Berarti inilah dia antara, orang kata apa, kebesaran Allah kalau kita dapat fikirkan. Masya Allah, sekecil biji yang terlalu kecil lah bagi saya, sampaikan manfaat dia saya tak habis cerita pun tadi, baru 15-16. Sebenarnya ada lagi tapi cukup dulu, tak larat kita ambil terlalu banyak dihitungnya anugerah Allah ni. Masya Allah, syukur. Jadi tuan-tuan sekalian, terima kasih kerana sudi join dengan saya pada malam ini. Lagi sekali saya mengucapkan terima kasih banyak anda sekalian. Semoga yang tu yang last mantra kita awal tu, kita kena kata apa supaya kita ingat selalu, apa kita buat pun mesti mengarahkan diri kita kepada menjadikan dunia kita bahagia, akhirat kita syurga. Kalau kita buat apa pun, bila tak masuk dalam dua ni, checklist kita, katakan cuma dunia bahagia tapi akhirat tak masuk syurga, jangan. Ataupun cuma asyik nak ke akhirat saja sampai dunia tinggal langsung pun tak boleh. Betul, sebab kita ada tanggungjawab. Betul-betul. Dan sebab itulah kita kena pandai let go and feel good all the time. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.